Assalamualaikum warahmatullahi dan salam Malaysia Madani. Kita akan fokus kepada bab 7 daripada silibus tingkatan 4 iaitu respirasi. Juga akan kongsikan beberapa soalan objektif dan juga esei bagi mengulang kaji bab ini. Baiklah, kita lihat soalan objektif yang pertama. Antara berikut yang manakah menerangkan glikolisis? Tetapi sebelum itu, sebelum kita menjawab soalan ini, jom kita ulang kaji dahulu apakah itu glikolisis. Alright, glikolisis ini sebenarnya dia berlaku semasa proses respirasi aerob. Dan apakah maksud glikolisis? Glikolisis bermaksud penguraian glukosa oleh enzim. Jadi di mana dia berlaku? Dia berlaku pada sitoplasma sel. Jadi apa yang berlaku semasa proses ini? Satu molekul glukosa akan diuraikan kepada dua molekul piruvat. Alright. Jadi penguraian ini melibatkan enzim. Jom kita lihat pula apa yang berlaku semasa di mitokondrion. Semasa di mitokondrion, piruvat yang telah dihasilkan di dalam proses glikolisis tadi akan dioksidakan pula melalui satu siri tindak balas untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan tenaga. Jom kita lihat semula soalan sebentar tadi. Antara berikut yang manakah menerangkan glikolisis? Jadi jawapan yang terbaik adalah D. Penguraian glukosa oleh enzim. Jadi janganlah kamu pilih E sebab glikolisis bukanlah pengoksidaan piruvat, tetapi dia adalah melibatkan penguraian glukosa. Dan bukan juga penguraian piruvat untuk B, dan bukan juga pengoksidaan glukosa. Tetapi yang tepat adalah penguraian glukosa oleh enzim. Syukur harap itu jelas. Dan jom kita lihat pula soalan seterusnya. Semasa aktiviti cergas, pengumpulan asid laktik yang tinggi berlaku dan individu tersebut akan menyedut lebih oksigen untuk mengoksidakan asid laktik. Apakah yang akan berlaku? Apakah yang menyebabkan situasi ini berlaku? Ada 4 pilihan jawapan. 1. Hutang oksigen berlaku. 2. Respirasi anaerob berlaku. 3. Kurang tenaga dihasilkan. 4. Banyak oksigen digunakan untuk pengecutan otot rangka. Jika anda belum begitu faham tentang proses ini, jom kita ulang kaji dahulu tentang fermentasi asid laktik, yaitu melibatkan penguraian glukosa tanpa kehadiran oksigen kepada asid laktik dan tenaga ataupun ringkasnya GAT. Dan fermentasi asid laktik ini berlaku di mana? Dia berlaku di otot kita, yaitu otot manusia. Tetapi semasa kita menjalankan aktiviti yang cergas, kita akan menggunakan lebih banyak oksigen. Itulah kenapa otot kita terpaksa menjalankan fermentasi asid laktik. Semasa menjalankan fermentasi asid laktik, otot kita sebenarnya dalam keadaan yang kurang oksigen. Maknanya oksigen tidak mencukupi. Itulah kenapa otot kita dikatakan dalam keadaan hutang oksigen. Jadi kita berbalik semula kepada soalan tadi. Pilihan jawapan yang pertama, hutang oksigen berlaku. Ya, ini berlaku. Yang kedua, respirasi anaerob berlaku. Ya, ini juga berlaku. Jika anda tidak begitu faham apakah itu respirasi anaerob sebenarnya adalah respirasi yang berlaku dalam keadaan ketiadaan oksigen ataupun dalam keadaan oksigen yang tidak mencukupi. Jadi fermentasi asid laktik adalah salah satu contoh respirasi anaerob. Pilihan ketiga, kurang tenaga dihasilkan. Ini kita tidak pilih sebagai jawapan. Dan yang keempat, banyak oksigen digunakan untuk pengecutan otot rangka. Ini juga kita
singkirkan daripada jawapan. Kerana soalannya berkehendakkan anda untuk memilih jawapan yang paling tepat, apa yang berlaku, apa yang menyebabkan pengumpulan asid laktik tinggi berlaku semasa aktiviti cergas. Dan dua sebab utamanya adalah apabila fermentasi asid laktik berlaku dan hutang oksigen dialami oleh sel otot kita. 1-2 betul, jadi kita pilih A sebagai jawapan. Jom kita teruskan pula dengan contoh soalan esei. Jadual 1 menunjukkan kadar pernafasan seorang pelajar semasa berehat dan semasa melakukan aktiviti cergas. Soalannya, namakan proses respirasi yang berlaku semasa waktu rehat dan semasa menjalankan aktiviti cergas. Jadi jawapan yang terbaik, semasa sewaktu rehat merupakan respirasi aerob, manakala semasa aktiviti cergas merupakan fermentasi asid laktik. Jadi ada 2 markah, jadi anda akan memperoleh 2 markah penuh. Okay, sebelum itu kita lihat pula bagaimana penerangan fermentasi asid laktik yang berlaku di otot kita menggunakan graf ini. Okay, semasa aktiviti cergas, contohnya semasa anda berlari 100 meter, sel otot anda akan mengalami kekurangan oksigen. Jadi, sel terpaksa menjalankan fermentasi asid laktik untuk menguraikan glukosa kepada asid laktik dan tenaga atau ringkasnya GAT. Jadi, dalam keadaan ini, sel otot dikatakan mengalami hutang oksigen. Apa pula yang berlaku selepas anda melakukan aktiviti cergas? Jadi, anda akan bernafas tercungap-cungap untuk memperoleh oksigen yang berlebihan. Jadi, oksigen tadi itulah yang akan digunakan untuk mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi, jika anda lihat pada graf, kepekatan ataupun kandungan asid laktik semakin menurun, maka ini dikatakan sel otot anda telah pun membayar hutang oksigen. Untuk soalan seterusnya, terangkan mengapa kadar pernafasan pelajar itu berbeza semasa berehat dan semasa aktiviti cergas. Kita lihat contoh sampel jawapan murid. Semasa melakukan aktiviti cergas, lebih banyak tenaga yang diperlukan. Okey, sini dapat 1 markah. Untuk otot mengecut, dapat 1 lagi markah. Oleh itu, lebih banyak oksigen yang diperlukan. Markah ketiga untuk mengoksidakan glukosa supaya dapat menjana tenaga. Ini pun dapat 1 markah. Untuk perenggan yang kedua, apabila dalam keadaan rehat pula kadar pernafasan adalah rendah. Oleh itu, tenaga dan oksigen yang diperlukan juga adalah sedikit. Jadi, dapatlah markah penuh, tahniah. Kita lihat pula sampel jawapan daripada cadangan skema jawapan. Apabila menjalankan aktiviti cergas, kadar pernafasan lebih tinggi, 1 markah, maka lebih banyak tenaga diperlukan untuk otot mengecut, 1 markah. Oleh itu, lebih banyak oksigen diperlukan oleh otot pelajar ini untuk mengoksidakan glukosa secara respirasi aerob, dapat 1 markah lagi bagi menghasilkan tenaga ATP. Jadi, respirasi aerob tadi, dia menggunakan oksigen untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan tenaga ATP. Ini berlaku semasa aktiviti cergas. Itulah kenapa kadar pernafasan pelajar itu lebih tinggi. Pada perenggan kedua, apabila dalam keadaan berehat ataupun keadaan rehat, kurang tenaga diperlukan, maka keperluan oksigen turut berkurang. So, sini dapat 2 markah. Jadi, perenggan yang pertama 4 markah, perenggan yang kedua 2 markah, 4 campur 2. Dapatlah markah penuh, iaitu 6/6.
Oke, cikgu paparkan juga contoh skema jawapan. Dan kita beralih ke soalan B. Raja 9.1 menunjukkan dua jenis tumbuhan di kawasan sawah padi berair. Pokok padi mempunyai kemandirian yang lebih baik berbanding lalang di kawasan air bertakung. Terangkan mengapa. Ini adalah sampel jawapan murid. Kerana pokok padi hidup dengan akarnya yang tenggelam di dalam air, yaitu tanah yang berlumpur, yang cirinya kurang oksigen. Okay, ini sudah dapat 1 markah untuk fakta. Alright, untuk penerangannya pula, akar pokok padi mampu menjalankan fermentasi. Sel akarnya mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap kepekatan tinggi etanol yang dihasilkan. Ini adalah fakta yang kedua. Jadi fakta pertama dan penerangan pertama tadi sudah dapat 2 markah. Kemudian fakta yang kedua ini perlu disusuli dengan penerangan. Iaitu pokok padi juga menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase. Okay, ini dapat 1 markah yang juga bracket nih. Dan 1 ayat lagi yang membolehkan menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Ini dapat 1 markah lagi. Semuanya ada 5 markah. Ini contoh skema jawapan yang Anda boleh rujuk. Dan pada perenggan kedua, sampel jawapan calon, tidak ada poin yang boleh diberi markah. Dan untuk melengkapkan ataupun memperoleh markah yang maksimum, sebenarnya penerangan calon ini seharusnya juga berkaitan dengan lalang. Ini adalah poin-poin penting untuk lalang. Yang pertama, L1, pokok lalang mempunyai stomata tertutup. L2, yang menyebabkan proses respirasi dan fotosintesis tidak berlaku. L3, pokok lalang juga yang mempunyai stomata tertutup tadi akan menyebabkan kekurangan nutrien dalam tumbuhan. L4, di dalam tanah, iaitu di kawasan air yang bertakung, oksigen adalah rendah. pH juga adalah rendah. Maka ini akan menyebabkan akar mengalami kematian ataupun diserang oleh penyakit. Jadi, jika Anda dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 fakta, 3 penerangan dan 1 penerangan untuk lalang, jadi kamu akan dapat markah penuh, iaitu 6 markah. Saya juga harap itu membantu. Sekian sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi pada siri yang akan datang.